Macam kata betis Allah tersingkap. Itu kalau tak takwil, ulama bila dia baca ayat perkataan kalimah tu, dia faham apa kehendak ayat tu setakat di mana yang Allah izinkan. Kita orang awam kita tak faham. Bila kata betis Allah tersingkap, oh kita Tuhan ni ada kaki ni. Kita dah fikir merapu. Sebab tu ulama dia takwil. Tapi golongan yang tak mau takwil tadi, dia kata betis Allah tersingkap. Sekadar tu saja, tak mau faham apa-apa lah. Jadi sampailah pelajaran untuk malam ni. Malam ini kita masuk satu bab yang baru. Kitab Kaedah I'tiqad Qawaidul Aqaid ini ialah kitab yang kedua daripada 40 kitab dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya ni ada 40 kitab. Kita bagi tahu dah dulu. Kitab pertama, kitab ilmu, kita dah selesai. Sekarang ni kita dalam kitab yang kedua, kitab berkaitan tauhid, iaitu kaedah-kaedah i'tiqad. Kitab tauhid ni tuan-tuan, dia ada 4 fasal. Kitab yang kedua ini dia ada 4 fasal. Fasal yang pertama, huraian akidah ahli sunnah wal jamaah tentang 2 kalimah syahadah. Yang ni kita dah selesai. Fasal yang kedua, tentang cara beransur-ansur memberi petunjuk dan susunan tingkatan keiktiqadan. Yang ni pun kita dah selesai. Sekarang nak masuk fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga inilah nama dia Risalah Qudusiyah, Qudus. Fasal yang keempat, pelajaran yang akan datang lambat lagi, mengenai iman dan Islam. Jadi sekarang nak masuk fasal yang ketiga, Risalah Qudusiyah. Tajuk kita tadi, pengenalan Risalah Qudusiyah Imam Al-Ghazali. Jadi sekarang kita nak bicara Risalah Qudusiyah. Risalah Qudusiyah ini, iaitu fasal yang ketiga ini, ada 4 bahagian. Ada pula pecah lagi. 4 bahagian ni disebut sebagai 4 rukun. Risalah Qudusiyah yang kita nak belajar ni mulai malam ni ada 4 bahagian atau 4 rukun. Rukun pertama atau bahagian pertama, mengenal zat Allah Ta'ala ataupun makrifah zat Allah Ta'ala. Rukun yang kedua ataupun bahagian yang kedua, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Rukun yang ketiga, tentang af'al. Af'al ni macam perlakuan, tentang af'al Allah Ta'ala. Dan rukun yang keempat, tentang perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara ghaib, syurga, neraka, titian, semua tu lah, perkara-perkara sam'iyat. Jadi kita nak belajar Risalah Qudusiyah. Dalam Risalah Qudusiyah ni ada 4 rukun. Pembelajaran tauhid, ilmu kalam Imam Al-Ghazali ni dikenali sebagai rukun 3. Imam Ghazali, walaupun dia ni umum cakap bermazhab Asy'ariyah, dia tidak mengajar ikut sukatan pelajaran sifat 20. Sukatan pelajaran sifat 20 itu lain. Imam Ghazali dia mengikut rukun 3. Kenapa kita kata rukun 3? Rukun pertama tentang zat Allah Ta'ala, rukun kedua tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, rukun ketiga tentang af'al Allah Ta'ala. 3. Rukun keempat tu perkara sam'iyat, tak berkait secara terus dengan Tuhan, tentang malaikat, tentang jin, perkara-perkara ghaib. Yang 3 rukun tadi tu yang berkait terus dengan Allah, yang tu rukun 3. Kalau yang biasa dipakai oleh orang Salafiyah Wahabiyah ni, dia tauhid 3 serangkai ataupun tauhid 4 serangkai. Yang tu lain. Kalau mengikut sukatan pembelajaran Imam Ghazali, rukun 3. Dalam tarikat Ghazaliyah dia ajar tentang tauhid usuluddin ni rukun 3. Dia tak guna sistem sifat 20, walaupun sebenarnya isi kandungan dia lebih kurang je. Rukun 3 ni, rukun pertama tu ada 10 perkara, rukun kedua ada 10 perkara, rukun ketiga pun ada 10 perkara, semua 30. Kenapakah 4 rukun ni sangat penting? Kata Imam Ghazali, dan yakinlah mereka bahawa mengucapkan apa yang menjadi ibadah mereka dari kata-kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidaklah berfaedah, tidaklah berhasil
jikalau tidak benar-benar meliputi dengan apa yang dibawa oleh kalimah syahadah itu dan isi dan pokok-pokoknya. Ada orang dia masuk Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang tu saja. Semayang pun tak mau, puasa pun tak mau, zakat pun tak mau, apa pun tak mau. Jadi tak kenalah dengan ucapan dia tu tadi. Sebab Islam ni bukan sekadar mengucap yang tu saja, bukan sekadar percaya saja. Dia percaya tiada ilah selain Allah, percaya Nabi Muhammad ni Rasulullah, tapi lepas tu dia tak mau ikut apa-apa pun. Jadi tak kena. Ada tuntutan-tuntutan dia. Bila kita meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada tuntutan-tuntutan dia yang kita kena penuhi, barulah sempurna. Jadi nak yang rukun 3 tadi, nak penuhi tuntutan-tuntutan ni lah, termasuklah rukun yang 4 tadi. Mereka mengetahui bahawa 2 kalimah syahadah di dalam kesingkatannya itu nampak pendek, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, singkat dia. Tapi sungguh pun singkat, mengandungi keyakinan wujud zat Allah, yakin sifat-sifat Allah, yakin af'al Allah, dan yakin kebenaran Rasulullah. Jadi tuntutan dia banyak. Bukan sekadar ucap 2 kalimah syahadah sudah selesai. Ada tuntutan dia banyak. Dan mereka mengetahui bahawa pembangunan keimanan itu adalah di atas sendi-sendi ini, yang sebanyaknya 4 rukun. Dan masing-masing rukun itu berkisar di atas 10 pokok, 10 perkara. 3 rukun tu berkait dengan Allah secara terus. Rukun yang keempat tu tentang perkara sam'iyat. Jadi dalam mengucap, mengimani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni ada makam-makamnya. Dari segi keduniaan, apabila seseorang tu kata dia nak masuk Islam, dia ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam. Dia penuhi ke tak penuhi ke, dari segi undang-undang keduniaan kita kena akui dia Islam. Yang tu je. Urusan dia hari akhirat dengan Allah. Jadi ada orang dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tak faham pun apa maksudnya. Naik setingkat lagi, ada orang dia faham la ilaha illallah ni maksud dia tiada ilah selain Allah. Muhammadur Rasulullah ni maksud dia Muhammad itu pesuruh Allah. Dia ada faham maksud. Naik lagi, dia tadi tahu maksud, naik lagi dia faham apa maksud la ilaha illallah ni. Dia faham, lebih lagi daripada tahu, dia faham, sampai ke peringkat faham. Peringkat bawah tadi dia tak faham, tak tahu apa-apa langsung. Peringkat yang kedua tadi dia tahu apa maksud. Peringkat yang sekarang kita bicarakan, dia sampai faham, lebih lagi. Peringkat atas lagi, dia bukan sekadar faham, dia menghayati. La ilaha illallah tu dia sampai menghayati, lagi tinggi. Dan peringkat atas lagi, peringkat mukasyafah, dia mengalami, melalui, merasai sendiri. La ilaha illallah tu apa dia, Muhammadur Rasulullah tu apa dia. Jadi ada peringkat-peringkat dia. Cuma sekarang Imam Ghazali dia nak selesaikan peringkat ilmu kalam. Imam Ghazali kita faham dah sebelum ni, ada benda dalam ilmu kalam ni yang dia tolak. Tapi sebagai bekalan supaya kita ni tak mudah terpengaruh dengan ajaran ilmu kalam yang salah ni, dia mengajar tentang rukun yang 3. Sukatan dia bukan sifat 20, rukun yang 3. Jadi dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang ni kita nak tengoklah setiap satu rukun. Semua tadi ada 4 rukun. 3 rukun berkait terus dengan Allah. Rukun yang keempat tentang perkara sam'iyat. Rukun yang pertama dulu. Rukun pertama ni ada 10 perkara. Setiap rukun tu ada 10, 10, 10, 10, semua 40 lah. Rukun pertama ni berkait dengan zat Allah, mengenal zat Allah Ta'ala. Ada 10 perkara. Yang pertama, Allah wujud, Allah memang ada. Huraian dia pelajaran akan datang. Yang kedua, Allah qadim. Yang ketiga, Allah baqa. Yang keempat, Allah bukan jauhar. Jauhar ni ringkas cakap benda lah. Yang kelima, Allah tidak berjisim. Allah bukan jisim. Jisim ni sesuatu yang mengambil tempat, sesuatu yang mengambil lapang. Macam badan kita, jasmani. Perkataan jasmani itu pun kata akar dia jisim lah, jismun. Jasmani. Kita ni ada jasmani dan rohani. Rohani daripada ar-ruh, ruh.
Yang jasmani kita ni, fizikal kita ni daripada jisim. Jisim ni sesuatu yang mengambil tempat. Contoh dia kitab ni, dia ada mengambil lapang, mengambil tempat. Ada lapang yang dia pergi ambil. Jadi mana-mana makhluk pun, 7 petala langit, 7 petala bumi, dia ada mengambil lapang. Jadi jisim lah. Makhluk ni jisim. Allah dia bukan jisim. Jadi Allah tidak berjisim, tidak bertubuh. Bukan jisim, bukan bertubuh. Yang keenam, zat Allah ni bukan arak. Arak ni sifat. Contoh dia batu. Arak dia bulat, ataupun lonjong, ataupun nipis, ataupun warna merah, ataupun warna hijau, ataupun bergerigi, ataupun licin. Itu semua arak. Jadi Allah, arak pun bukan, jauhar pun bukan, jisim pun bukan, arak pun bukan. Yang ketujuh, Allah tidak terpengaruh dengan arah. Yang ke-8, Allah tidak terpengaruh dengan tempat. Yang ke-9, Allah tidak terpengaruh dengan bentuk, batasan, penjuru. Dan yang ke-10, Allah esa. Ini perkara-perkara yang akan kita huraikan dalam rukun yang pertama. Rukun pertama ni ada 10 perkara. 10 perkara ni akan kita huraikan dalam pelajaran yang akan datang.